Selamat datang ke channel Nazir Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville parigata langsung melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal terus kita menanam. Okey. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimanakah cara yang saya akan kongsikan kepada anda pada perkongsian video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Okey? Jangan di-skip tahu, nanti ada terlepas langkah-langkah yang perlu anda ketahui. Baiklah teman-teman, sebelum itu pastikan anda aktifkan tombol notifikasi, subscribe, like, share dan komen supaya anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazir Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada video tutorialnya. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya telah menyediakan satu daripada cabang pokok bougainville parigata, okey, untuk kita lakukan sambung sisip dan kita langsung tanamnya nanti, okey. Kemudian kita sediakan interest daripada pokok bougainville parigata dengan mempunyai warna yang berbeza, iaitu warna merah satunya dan satu lagi warna kuning keemasan. Okey, macam ni kita akan cuba lakukan sambung tampal ataupun sambung sisip. Kemudian kita sediakan kap plastik seperti ini ya. Ini adalah kap bekas air. Kita boleh gunakan. Apa yang penting di sini anda tebuk lubang di belah bawah tu dan gunakan perangkap nyamuk ataupun mosquito netting sebagai penghalang media tanam keluar daripada kap ini. Okey, lepas tu kita akan sediakan sedikit air. Okey, air teman, air bersih. Digalakkan untuk anda menggunakan air hujan ataupun air sumur. Okey, kerana air sumur ataupun air hujan merupakan salah satu jenis air yang sama sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan media tanam untuk kita menyiram stek cabang daripada pokok bougainville parigata kita ini semasa penanaman pertama. Okey, lepas tu kita sediakan serbuk perasan akar nanti teman. Ini adalah untuk membantu mempercepatkan tumbuhnya akar pada bang stek kita. Lepas tu kita akan perlukan pisau nanti. Okey, kata macam ni, tajam. Okey, kita perlukan gunting juga teman ya, gunting. Kita perlukan gunting nanti. Okey, seperti ini. Dan juga yang seperti ini ya, gunting. Kemudian kita perlukan tali nanti untuk kita mengikat. Lepas tu kita gunakan satu beg plastik. Kita plastik ya, yang agak besar sedikit untuk kita melakukan penyungkupan ataupun pembungkusan nanti. Lepas tu kita sediakan satu bahas untuk kita meletakkan serbuk perasan akar nanti. Okey. Okey, baiklah teman-teman. Sebagai dasar ataupun asasnya, sebelum anda mengambil satu-satu cabang daripada pokok bougainville parigata untuk anda tanam sebagai stek anda, untuk anda jadikan sebagai bahan bonsai ataupun bahan tanaman hiasan, yang perkara yang penting sekali teman-teman yang perlu anda pastikan ialah pastikan anda mengambil stek daripada cabang pokok bougainville itu cabang yang dalam keadaan sehat seperti ini, masih segar ya, nampak masih hijau, masih subur. Ini adalah perkara yang pertama yang perlu anda ambil kira dahulu sebelum anda mengambil cabang daripada pokok bougainville parigata untuk anda jadikan sebagai stek untuk anda tanam. Dan kemudian sekiranya anda ingin mengambil interest daripada pokok bougainville parigata yang lain, pastikan juga anda mengambil interest yang dalam keadaan sehat dan segar seperti ini ya. Okey. Dan untuk menambahkan koleksi bunga daripada stek cabang pokok bougainville parigata anda dengan ada lebih daripada satu warna, anda boleh ambil dua jenis warna pokok parigata yang mempunyai warna yang berbeza. Okey. Kemudian teman, apa yang perlu anda lakukan ataupun anda sediakan adalah media tanam teman. Ini juga merupakan salah satu perkara yang sangat penting teman untuk memastikan stek daripada cabang pokok bougainville anda nanti ni, bougainville parigata teman, ia akan tumbuh subur ya, insya-Allah. Okey. Di sini saya menggunakan media tanam daripada tanah subur ataupun tanah suci teman, boleh juga anda gunakan dengan sedikit campuran daripada ini nanti sekam padi ya, sekam padi. Kita akan gunakan sebagai media tanam untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville parigata ini. Okey. Baiklah teman-teman, kita teruskan ke langkah seterusnya. Okey, yang pertama sekali teman, untuk keselamatan anda ya, untuk keselamatan kita,
oleh kerana pada cabang pokok bergembil perigata ini terdapat banyak duri, teman. Tu nampak tu duri kan? Duri ni memang sangat tajam, teman. Jadi untuk mengelakkan kita terluka kerana duri ni, kita potong dulu, teman. Kita potong duri-duri ni, tidak menjadi masalah. Kita potong dulu ya. Macam tu. Kita potong dulu semua duri, teman. Ini adalah untuk keselamatan ya, keselamatan semasa kita melakukan penanaman nanti ataupun kita melakukan sambung tampal nanti, okey? Ataupun sambung sisip. Okey, kita potong semua dulu duri-duri ni, teman ya. Agar kita tidak luka kerana duri. Kita potong semua duri macam tu. Okey. Okey, kita potong. Okey, kita potong ya. Okey, kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan sekarang ya? Ini adalah kita lakukan untuk bahagian stek cabang ini dulu ya. Di mana bahagian bawah ini, teman, kita kena kupas sedikit kulitnya ataupun kita sayat sedikit. Ini adalah bertujuan untuk membantu teman-teman memperbanyakkan tempat akar tumbuh nanti daripada stek cabang pokok bergembil ini. Jadi kita lakukan penyayatan ataupun kita kupas kulit dulu ya, bahagian bawah pokok daripada stek cabang pokok bergembil perigata ini. Kita pakai pisau saja. Bismillah. Itu teman-teman. Okey. Itu saja ya. Okey, kita buat macam tu. Ini adalah bertujuan untuk memperbanyakkan tempat tumbuhnya akar pada stek cabang pokok bergembil perigata ini nanti. Okey, macam tu teman. Nampak kan? Kita kupas macam tu ya. Macam tu. Okey. Kemudian teman, langkah seterusnya ialah kita sediakan serbuk perasan akar tadi, teman ya. Kita sediakan bekas seperti ini ya. Okey, lepas tu kita akan masukkan serbuk perasan akar ke dalam ni dan kita masukkan sedikit air nanti. Tidak perlu banyak ya, teman. Kita masukkan ya. Okey, cukup. Lepas tu kita masukkan serbuk perasan akar. Macam ni, teman. Macam ni. Nampak tak? Okey. Kemudian kita celupkan stek dari cabang pokok bergembil kita ini ya ke dalam larutan serbuk perasan akar tadi. Tujuannya ini, teman, adalah untuk membantu mempercepatkan tumbuh akar ya pada stek cabang pokok bergembil perigata ini nanti. Okey. Itu adalah tujuan pertamanya. Mengapa kita perlu menggunakan serbuk perasan akar. Okey. Dan kemudian kita mencelupkan pada bahagian kita lakukan kupasan ataupun sayatan tadi. Anda juga boleh menggunakan serbuk perasan akar secara semula jadi ya, teman. Contohnya anda boleh menggunakan bawang merah, bawang putih ataupun anda boleh menggunakan bunga lidah buaya pun juga boleh, teman, untuk anda jadikan sebagai bahan perangsang untuk mempercepatkan tumbuhnya akar pada stek cabang pokok bergembil perigata anda ini nanti. Okey. Baiklah, teman, sudah seperti macam tu ya. Dah terkena semua. Kita biarkan dulu, biar kita tunggu sekejap. Biar serbuk perasan akar itu tadi meresap ya, teman, pada bahagian stek yang kita lakukan kupasan ataupun penyayatan tadi. Okey. Baiklah, teman-teman, sementara kita menunggu serbuk perasan akar tadi terserap, teman, kita sediakan dulu bekas untuk kita meletakkan media tanamnya. Okey, teman-teman. Anda juga boleh menggunakan bekas-bekas lain ya, teman. Sama ada anda boleh menggunakan pot ataupun pasu ataupun anda juga boleh menggunakan polypack ya, teman. Jadi untuk perkongsian video tutorial saya pada kali ini saya hanya menggunakan cup ataupun gelas bekas air seperti ini saja. Ini pertama sekali, teman-teman, kelebihan apabila kita menggunakan cup ini, teman, kita dapat melihat pertumbuhan akar pada stek cabang yang kita tanam nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dapat melihat bagaimana keadaan media tanamnya. Sama ada media tanam masih dalam keadaan lembab, basah ataupun sudah kering. Itu adalah beberapa kelebihan apabila kita menggunakan cup plastik bekas air seperti ini sebagai bekas untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bergembil perigata kita. Okey. Baiklah, teman, sekarang kita akan lakukan proses seterusnya, iaitu kita akan menyediakan media tanam ini dulu ya, teman ya. Kita akan sediakan media tanam ini dulu. Okey, untuk media tanam di sini, teman, saya menggunakan
Tanah subur saja boleh teman Anda gunakan, tanah suci saja teman Anda boleh mendapatkan tanah daripada pohon pokok bambu ya, daripada pohon pokok pisang, ataupun Anda boleh dapatkan tanah daripada buah pokok kelapa sawit ya. Okey, boleh. Ataupun anda boleh menggunakan kompos daripada daunan-daunan yang sudah buruk teman, ataupun kompos daripada daun ataupun dahan-dahan kelapa sawit yang sudah pun buruk, yang sudah lama teman, boleh digunakan. Sangat mudah ya teman ya. Gunakan bahan-bahan yang mudah untuk anda dapatkan. Yang penting di sini pastikan bahan-bahan tersebut mempunyai sifat poros dan gembor. Ingat lagi ya teman ya. Poros dan gembor. Bagaimana yang dikatakan poros? Bahan media tanam yang dikatakan poros ialah apabila kita melakukan penyiraman, air secara cepat akan mengalir di dalam media tanam tersebut. Itu adalah sangat penting. Ini penting kerana teman-teman apabila anda menggunakan media tanam bersifat poros teman atau bersifat gembor, ini akan mengelakkan tanaman stek anda teman akan memburuk dan membusuk ya, kerana media tanam anda cepat berada dalam keadaan yang lembab, tidak basah. Okey. Kemudian teman, anda boleh mencampur sedikit dengan sekam padi. Sekiranya anda memiliki kokopit boleh juga teman. Ini tergantung kepada apa jenis bahan yang anda mudah dapatkan. Untuk perkongsian kali ini saya gunakan sedikit kokopit teman, campur sedikit je teman dalam dia, tidak perlu terlalu banyak. Okey, seperti itu cukup ya. Okey, segenggam cukup teman ya untuk kokopit, untuk sekam padi ya, yang kita campurkan ya, kita gaulkan biar tergaul rata. Okey, macam tu. Okey, media tanam yang bersifat gembor tadi teman-teman ya, kelebihannya ataupun faedahnya adalah teman, ia akan dapat membekalkan ataupun memberikan ruang udara yang banyak dan oksigen yang banyak di dalam media tanam tersebut. Apa yang berlaku teman-teman apabila kita menggunakan media tanam yang mempunyai oksigen dan ruang udara yang banyak di dalam media tanam tersebut? Ini teman-teman yang sangat bagus apabila kerana ia dapat membantu memberikan oksigen ya di dalam media tanam tersebut, di mana apabila oksigen dan ruang udara yang banyak di dalam media tanam yang kita gunakan ya teman untuk menanam stek daripada cabang pokok bergembil parigata kita. Jadi stek daripada cabang pokok bergembil parigata kita ini nanti teman akan mudah tumbuh akar. Akarnya akan tumbuh secara bebas. Kerana teman ini kerana terdapatnya banyak ruang udara dan oksigen di dalam media tanam tersebut. Ini adalah yang menyebabkan di mana stek daripada cabang pokok bergembil parigata kita akan insya-Allah akan cepat keluar akarnya dan cepat tumbuh suburnya, dan sambung sisip kita juga insya-Allah juga akan dapat cepat menyatu. Okey, kerana terdapatnya saluran nutrisi makanan yang cepat mengalir ke atas. Okey, tu. Okey, baiklah teman, kita sudah selesai siap melakukan pencampuran menggaul media tanam nanti. Jadi sekarang kita akan lakukan prosesnya, iaitu proses kita melakukan sambung sisip kepada stek cabang pokok bergembil parigata ini. Okey. Baiklah teman, apa yang kita perlu lakukan di sini ialah kita akan membelah ya teman. Kita akan belah di sini bahagian sisi ini ya. Oleh kerana kita ingin menjadikan stek cabang pokok bergembil parigata ini mempunyai bunga yang memiliki dua warna, jadi kita akan lakukan pembelahan dua sisi. Sebelah sini satu dan sebelah sini satu nanti. Okey, baiklah teman, insya-Allah ya. Yang penting di sini teman, anda hendaklah sentiasa berhati-hati ya, kerana pisau ini sangat tajam. Okey, pisau ini sangat tajam, jadi sentiasa berhati-hati. Sekiranya anda tidak memiliki pisau, teman, anda juga boleh menggunakan pisau cukur ya, teman, boleh juga digunakan kerana pisau cukur juga merupakan salah satu bahan yang tajam ya, teman, dan sesuai untuk kita gunakan sebagai bahan untuk kita melakukan pembelahan sisi ya, teman, pada stek cabang pokok bergembil parigata kita ini ya. Ini tergantung ya, teman, tergantung pada anda. Sekiranya anda mudah mendapatkan pisau, anda boleh menggunakan pisau ya. Ataupun sekiranya anda mudah untuk mendapatkan pisau jilid atau pisau cukur, teman, anda juga boleh menggunakan pisau cukur sebagai bahan untuk anda melakukan sambung sisip itu nanti ya teman ya. Okey. Itu yang penting. Apa yang penting, gunakan benda yang tajam. Okey. Itu penting sekali. Sekiranya anda ingin menggunakan pisau cukur ya teman, mata pisau cukur, anda hendaklah menggunakan pisau cukur yang baru ya teman, yang masih belum pernah digunakan lagi ya. Itu yang penting. Okey. Okey, bagaimana cara untuk menggunakan pisau
mata cukur teman. Okey, anda boleh gunakan seperti berikut. Okey, anda ambil mata pisau cukur yang baru seperti ini teman ya. Baru ya, ini baru teman. Okey, masih belum dipakai lagi. Jadi anda potong dulu, potong. Anda cuba macam ni, anda lipat ya, lipat macam tu. Bunyinya. Okey, jadi 2. Jadi anda ambil separuh. Okey, ambil separuh. Anda gunakan separuh saja dulu. Okey, macam ni teman. Ni separuh kan? Nampak? Ni separuh. Separuh daripada pisau mata cukur tadi. Ni. Separuh kan? Macam tu. Pakai separuh saja. Okey, kemudian kita ambil stek pada cabang pokok bergembir tadi teman ya. Kita akan mulakan proses pembelahan ya. Kita belah tepi ni. Okey. Berhati-hati ya teman semasa melakukan pembelahan ya. Kerana kulit daripada stek cabang pokok bergembir perigata ini teman mempunyai kulit yang sangat nipis ya teman. Sekiranya tidak berhati-hati boleh menyebabkan ia mudah terputus ya. Jadi sentiasa berhati-hati ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belah dulu ya. Lakukan sambung pembelahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat teman sentiasa berhati-hati ya. Ingat teman belah di bahagian tepi ya. Sisinya bukan di tengah ya. Kerana di tengah hanya terdapat kayu ya teman. Kombiumnya berada di sisi. Ingat ya. Di sisi bukan di tengah ya teman ya. Ingat ya. Bismillah. Sentiasa berhati-hati ya teman ya. Selesai melakukan pembelahan ini. Okey, nampak macam tu teman. Okey, nampak tak macam tu? Okey, belah macam tu saja ya. Okey, cukup. Tak buat satu lagi. Itu sebelah sini. Bismillah. Ingat teman sentiasa berhati-hati ya. Ini juga tajam. Okey, macam tu. Nampak? Okey, kemudian kita ambil interest tadi ya teman ya. Kita ambil interest tadi. Kita ambil interest daripada pokok bergembir perigata yang lain ya teman ya. Kita ambil seperti ini teman. Kita potong dulu ya. Kita potong daunnya teman. Okey, kita potong untuk daunnya. Kemudian kita buat bentuk V ya teman ya. Kita buat bentuk V ya. Teman, kita buat bentuk V ya. Macam tu ya teman. Bentuk V nampak. Okey, macam tu ya. Kita buat bentuk V macam tu. Okey. Kemudian kita masukkan ke dalam cabang tadi ya teman. Macam ni kita masukkan. Bismillah. Itu ya, kita masukkan. Nampak tak? Bismillah, macam tu. Nampak? Nampak kan? Masukkan macam tu. Kita ambil satu lagi. Kita buang daun. Itu ya teman ya.
Sama macam tadi, kita buang daun, kita potong semua daun ni. Untuk anda mempercepatkan tumbuh bunga pada stek sambung sisip anda ini teman ya, pastikan anda mengambil interest daripada pokok bougainville variegata yang lain itu yang sudah berbunga teman. Itu adalah caranya. Okey, ambil interest daripada cabang pokok bougainville variegata yang lain yang sudah berbunga. Itu adalah caranya teman ya. Okey, kemudian sama seperti tadi teman, kita buat bentuk V juga ya. Sentiasa berhati-hati ya teman, ingat ya. Kerana pisau cukur ni sangat tajam ya. Anda sentiasa berhati-hati. Okey, macam tu nampak tak teman? Bentuk V macam tu nampak kan? Okey, sekarang kita masukkan lagi ke stek cabang ni tadi yang kita lakukan pembelahan tadi ya. Masuk macam tu, bismillah. Macam tu teman-teman. Nampak tak? Nampak kan? Macam tu. Okey, langkah seterusnya adalah kita akan ikat ya. Ikat dengan menggunakan tali tadi. Kita ikat teman-teman, kita ikat ya dengan menggunakan tali tadi. Bismillah, kita ikat itu. Bismillah. Ikat dengan ketat ya teman ya. Kerana ini merupakan salah satu bahagian yang penting teman-teman untuk memastikan kejayaan sambung sisip ataupun sambung tampal yang anda lakukan pada stek cabang pokok bougainville variegata R&D. Okey. Ini tidak boleh longgar ya teman ya. Okey, macam tu. Tak boleh longgar, ingat teman, ini tak boleh longgar ya. Okey, ini teman. Nampak? Okey, dah selesai kita ikat macam tu. Kita potong sikit tali ni ya. Okey. Dah selesai macam ni teman-teman, apa yang kita perlu lakukan? Okey, dah. Nampak? Selesai kan? Kita dah selesai menentukan sambung sisipnya. Kemudian kita lakukan penyungkupan, teman. Kita sungkup nanti ya. Sebelum tu kita masukkan dulu teman-teman ya. Kita masukkan dulu media tanam kita ni ke dalam cup ni ya. Kita masukkan dulu. Kita lembapkan sikit boleh juga teman ya, lembapkan sikit
Tambah sikit air ya. Lembabkan sedikit saja. Kita tidak perlu basahkan. Kita lembab, cukup kita lembabkan saja ya. Tidak perlu terlalu basah. Ini tergantung ya teman, tergantung musim anda melakukan penanaman ni. Sekiranya anda menanam stek ini semasa musim hujan, iaitu musim lembap ya teman, anda tidak perlu menggunakan media tanam yang terlalu basah ya. Jadi anda boleh saja menggunakan media tanam yang dalam keadaan lembap saja. Dan sekiranya anda menanam pada musim yang panas teman, anda boleh menggunakan dengan cara menggunakan media tanam yang basah 100%, iaitu anda siram media tanam anda basah 100% untuk teman ya. Ini adalah dua keadaan dan dua cara yang anda boleh lakukan apabila anda ingin menanam stek pada cabang pokok bugambili varigata anda. Ingat ya, sekiranya musim panas anda boleh menggunakan media tanam yang basah 100%, dan sekiranya anda menanam pada musim hujan ataupun musim lembap, anda boleh menggunakan media tanam yang hanya dalam keadaan lembap saja. Okey, macam itu caranya teman ya. Anda perlu ketahui ya teknik yang betul ya teman, supaya ini boleh memberi jaminan teman, stek yang anda tanam nanti insya-Allah akan tumbuh dengan subur. Betul? Macam tu. Okey teman, baiklah, kemudian kita masukkan media tanam ni ke dalam cup ni ya. Bismillah. Okay, kita masukkan dalam ni. Masukkan macam tu ya. Kita padatkan sedikit ya. Kita padatkan sedikit. Tu. Nampak? Macam tu ya. Kita masukkan setengah dulu. Kemudian kita masukkan stek pada cabang pokok bugambili varigata kita tadi. Kita bismillah, macam tu kita masukkan. Dan kita tambah lagi ya teman. Kita tambah lagi media tanam tadi. Mengapa kita perlu memadat ataupun memampatkan media tanam ini teman-teman? Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan stek cabang pokok bugambili varigata kita ini teman menjadi longgar ataupun bergoyang atau tidak kukuh teman. Seandainya perkara ini berlaku teman, ini boleh menyebabkan stek daripada cabang daripada pokok bugambili varigata ini yang kita tanam ini teman ya, akan stres dan boleh menyebabkan ia lambat tumbuh keluar akarnya, dan mungkin juga boleh menyebabkan stek cabang daripada pokok bugambili varigata ini teman akan mati ya, kerana ia tidak betul-betul mampat, padat, tersentuh dengan media tanam yang kita gunakan ini. Jadi yang penting sini teman, pastikan kita padatkan media tanam ini betul-betul ya, sehingga kita merasakan dan yakin bahawa stek cabang daripada pokok bugambili varigata ini benar-benar kukuh dan tidak bergoyang lagi. Seperti ini ya teman. Nampak? Dah kukuh ya, tidak bergoyang lagi. Jadi sekarang kita lakukan, langkah seterusnya ialah kita lakukan penyungkupan ataupun pembungkusan. Ingat teman, kita lakukan pembungkusan ya dengan menggunakan kertas
yang agak besar sedikit ya. Oleh kerana kita menggunakan cup yang agak besar, jadi kita gunakan kertas plastik yang agak besar sedikit. Okey. Tentu. Okey. Kita ambil ni teman. Okey, ni ya. Kertas plastik agak besar, transparent. Jika boleh gunakan yang baru teman, jika tak ada pun anda boleh menggunakan kertas plastik bekas gula itu boleh juga teman. Tekniknya teman untuk mengelakkan kertas plastik ini dapat tersentuh kepada stek daripada cabang pokok bumbil parigata kita ini teman ya. Tersentuh bahagian ini nanti, jadi kita terbalikkan kertas ini. Ini juga merupakan salah satu cara ya teman, cara untuk kita mengelak stek cabang bumbil parigata yang kita lakukan stek tampal ataupun sisip teman tersentuh pada kertas ini nanti. Okey, betul. Nampak teman, macam tu. Macam tu, nampak bulat kan? Macam tu, nampak bulat kan? Okey, nampak. Okey, kemudian kita masukkan ke dalam ni. Macam tu. Nampak? Lepas tu kita ikat dengan menggunakan tali, okey? Kita ikat dengan menggunakan tali. Tu. Okey, macam tu teman. Kita ikat ya. Okey, kita ikat teman. Okey teman. Okey, ni teman. Okey, kita dah lakukan pembungkusan ya ataupun penyukupan. Jadi apabila sudah selesai seperti ini ya teman, apa yang anda perlu lakukan sekarang anda? Yang pertama sekali teman ya, pastikan anda memastikan stek daripada cabang pokok bumbil parigata ini teman yang kita lakukan sambung sisip dan terus kita tanam seperti ini ya teman ya. Yang pertama sekali yang anda perlu perhatikan di sini adalah teman, anda hendaklah sentiasa memastikan anda meletakkan stek daripada cabang pokok bumbil parigata ini teman yang kita lakukan sambung sisip sekaligus kita tanam terus di tempat yang teduh daripada sinaran pancaran matahari secara langsung. Itu sangat penting teman-teman. Letak di tempat yang teduh seperti di bawah pokok-pokok ya, di tepi-tepi bangunan. Yang penting ia tidak terkena pancaran matahari secara langsung tetapi masih mendapat sinaran pancaran matahari secara tidak langsung. Itu yang pertama. Sangat penting teman. Ingat, sangat penting. Jangan meletak dalam bilik mandi ataupun dalam bangunan. Jangan ya. Letakkan di tempat-tempat teduh. Tapi masih terkena sinaran matahari secara tidak langsung. Okey, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya. Pastikan anda memantau nanti ya teman. Memantau keadaan media tanam ini. Jangan membiarkan media tanam ini sampai menjadi kering ya teman-teman ya. Jangan sampai menjadi kering. Kerana apabila media tanam ini menjadi kering teman-teman, ini akan menyebabkan stek bumbil parigata kita lakukan sambung sisip ataupun sambung tampal ini teman akan mati ya. Kerana media tanam terlalu kering. Jadi apa yang betul anda lakukan, anda hendaklah sentiasa memantau teman sekurang-kurangnya selepas 5 hari ataupun 1 minggu dari masa penanaman pertama ini anda kena selalu memantau keadaan media tanam ini. Okey, itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, pastikan anda memastikan bahawa stek daripada cabang pokok bumbil parigata ini yang kita lakukan sambung sisip ataupun sambung tampal langsung kita tanam ini teman selamat daripada gangguan haiwan peliharaan kita seperti ayam dan juga kucing. Itu adalah antara hewan-hewan yang popular kita pelihara di kawasan kediaman kita. Okey, lepas tu teman-teman, apa yang anda perlu perhatikan juga ialah pastikan stek anda ini selamat, sentiasa selamat ya, dalam keadaan sehat dan terkawal dari hewan-hewan peliharaan seperti tadi. Okey, itu adalah beberapa perkara yang anda perlu perhatikan teman-teman sepanjang anda
menanam ataupun merawat stek daripada cabang pokok bougainvillea variegata ini yang kita lakukan sambung sisip ataupun sambung tampal, langsung kita tanam. Okey, ini adalah merupakan salah satu cara teman untuk kita memperbanyakkan stek cabang daripada pokok bougainvillea kita dengan memiliki warna yang lebih daripada satu warna, iaitu kita melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal dengan cara melakukan penyungkupan dan langsung menanam. Okey, baiklah teman-teman ya. Apabila anda sudah menempati nanti teman ya, interest yang kita lakukan sambung sisip kepada stek cabang pokok bougainvillea variegata ini teman sudah keluar tunasnya. Kebiasaannya teman ia akan keluar tunas lebih kurang dalam masa 15 ke 20 hari macam tu, lebih kurang macam tu ya. Sebab ini kita melakukan penampalan sisip ataupun sisip tunas seperti ini. Kita menanam dengan menggunakan stek cabang daripada pokok bougainvillea variegata yang kita masih belum memiliki akar lagi. Mungkin agak lambat sedikit, mungkin masa 20 atau 1 bulan seperti itu, mungkin ia akan mengeluarkan tunas. Ini tergantung keadaan ya teman, tergantung keadaan ya. Bagaimana keadaan itu, sama ada keadaan itu panas ataupun keadaan itu musim lembap. Okey, ini tergantung. Jadi apa yang paling penting di sini teman, anda harus merawat betul-betul ya stek daripada cabang pokok bougainvillea variegata ini yang kita lakukan sambung sisip ataupun sambung tampal, langsung kita tanam. Okey, ia berbeza ya teman, berbeza dengan kita melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal dengan menggunakan stek daripada cabang pokok bougainvillea variegata ataupun pokok bougainvillea biasa ya yang sudah kita tanam, yang sudah memiliki akar banyak. Ini berbeza, ini agak berbeza teman. Okey, baiklah teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu bagaimanakah cara kita melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal kepada stek cabang pokok bougainvillea variegata dengan menggunakan interest dua warna yang berlainan, iaitu kuning dan merah, dan menggunakan cabang daripada pokok bougainvillea variegata yang kita baru ambil, baru tanam. Maksudnya masih belum mempunyai akar lagi. Okey, baiklah teman-teman. Sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda ya, silakan anda klik tombol subscribe, like, share dan komen ya. Kerana ini sangat membantu ya teman-teman untuk memperkembangkan channel Nazar Abdullah. Okey. Dan insyaAllah anda akan menjadi orang yang pertama sekali akan mendapat informasi terbaru daripada channel Nazar Abdullah, terutamanya berkaitannya alam pembonsaian. Dan ingat teman-teman, pokok bougainvillea variegata juga merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Dan insyaAllahnya akan menjadi sebuah bonsai yang unik, bernilai tinggi. InsyaAllah. Okey, bagi teman-teman tu yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, belum subscribe, silalah subscribe ya. Subscribe, like, share dan komen. Kerana dengan anda melakukan subscribe, like, share dan komen, anda telah memberikan semangat kepada saya untuk terus berkongsi berkaitan alam pembonsaian kepada anda. Dan apa yang penting teman, subscribe, share, like dan komen itu semuanya gratis ya. Tidak perlu anda membayar sen pun. Okey, baiklah teman-teman ya. Saya mengharap dengan sedikit perkongsian yang sederhana daripada saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak memberi info kepada anda, terutamanya teman-teman yang masih belum mengetahui bagaimanakah caranya kita melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal dengan menggunakan stek daripada cabang pokok bougainvillea variegata yang kita baru ambil, kita baru buat ya, yang baru tanam, yang masih belum lagi mempunyai akar. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa di perkongsian akan datang. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye-bye.